Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Terkuasa Masjid Nurul Iman Kurang Batang, Kangap Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Jadi kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah kita mingguan, tuan-tuan. Pada hari ini, tuan-tuan, 13 Disember bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan masih dalam bab zakat. Ada dua tajuk lagi, tajuk ni dan tajuk minggu depan ada dua lagi, tuan-tuan, untuk bab zakat dan sedekah ni. Dan tajuk ini berkaitan dengan larangan mengeluarkan yang buruk-buruk dalam sedekah. Kita nak bagi sedekah, kita ambil yang buruk-buruk, yang kita sendiri pun tak mau, kita bagi ke orang. Macam mana Nabi larang benda tu? Sepatutnya benda yang elok, yang terbaik kita bagi ke orang, hadiah, kan, sedekah sebagainya. Tapi tak, kita bagi yang lekeh, maksud kulit kita ni, yang tak elok, yang mana kita sendiri pun tak mau pakai, kita bagi ke orang. Kita sendiri pun tak mau makan, bagi ke orang. Kita sendiri pun tak mau guna, bagi ke orang. Itu cerita dia. Jadi nak bagi ke orang ni kena bagi benda yang elok, tuan. Jadi apakah dalil, kita bincang sekali. Cuma sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita tengok sikit, tuan-tuan. Lah ni musim hujan. Apa cerita sunnah hujan ni? Sunnah ketika hujan. Hujan hari-hari. Macam pagi hari ni, tuan-tuan, kan, sepetang lah kata, kan, hujan, tuan-tuan. Jadi apakah sunnah di sebalik hujan yang Nabi beritahu kepada kita, tuan-tuan? Okey, hujan mai, tuan-tuan, apa tu rezeki, tuan-tuan. Sebab apa? Dengan hujan itu pohon-pohon jadi elok, tanah subur sebagainya. Kita pun boleh buat bendang, boleh apa tu buat tanaman sebagainya, kan. Jadi hujan ni rezeki. Dan apa Nabi beritahu kita ni, petunjuk-petunjuk ketika datangnya hujan, tuan-tuan. Yang terasa ketika hujan, iaitu biasanya salah-salah dahulu ketika beliau melihat awan itu, maka beliau merasa gelisah. Aisyah menceritakan. Okey, rupa-rupanya, tuan-tuan, Nabi SAW bila nampak awan hitam, awan gelap, kan, apa jadi? Nabi rasa gelisah, rasa tak senang hati, rasa takut, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok lah ni, hujan, seronok lah nak buat bendang ni. Ayam tak ada ni nak boleh tenggalar bendang sebagainya, macam-macam cerita lah, kita boleh buat macam-macam. Tapi bila mai awan yang mendung, awan gelap ni, pertama sekali Nabi rasa risau. Sebab apa Nabi rasa risau, tuan? Dahulu Nabi SAW apabila beliau melihat awan mendung, maka beliau memanggil gelisah keluar masuk rumah. Rupanya Nabi kalau nampak hujan, nampak pokok hujan, awan gelap sebenarnya ni, Aisyah tengok Nabi ni duk mundar mandi, duk pusing. Kalau kita ni orang risau lah, risau ni tak duk sengak, jalan menilau dalam rumah, pergi mundar mandi sana ke sini, jadi tak boleh duduk diam-diam. Sebab apa? Rasa gelisah, rasa takut, kan. Dan wajah beliau benar, kata Nabi apabila terpur hujan, maka beliau merasa lega. Sebab apa? Bila mai tadi awan gelap sebenarnya, Nabi rasa risau, muka dia pun jadi muram, sedih. Tapi bila mai hujan dah turun, dia rasa lega, tuan. Terbalik, tuan. Pasal apa Nabi rasa lagu tu? Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini?" Maka ternyata Rasulullah SAW takut. Jangan-jangan kaum tersebut adalah merupakan adab. Wah, Nabi takut yang mai awan gelap tu azab. Saat lagi nak jadi puting beliung ke,
nak main angin kuat ke, main apa ribut ke apa, kita tak tahu tuan. Yang duk main tu, gelap tu, hujan betul ke, sekali dengan angin kuat ke, hujan saja ke macam mana. Nampak tuan? Masa awal risau. Sebab apa? Sebelum ni umat-umat terdahulu tuan, berapa banyak azab yang Allah turunkan. Main angin yang kuat, main sebagainya, bunyi guruh yang kuat, mati manusia tuan bergelimpangan. Sebab apa? Azab tu. Dan lebih takut juga yang duk main ni, takut-takut azab Allah. Sebab tu Nabi awalnya rasa takut, rasa gelisah, takut-takut yang main tu azab. Sebab apa? Kaum Nabi Ad kata apa? Yang main awal ni datang hujan, tiba-tiba yang main tu apa? Azab. Itu yang berlaku pada kaum Nabi Ad. Maka di antara semua kasus ketika melihat mendung akan terjadi hujan, beliau meninggalkan aktivitas beliau untuk mendengar mendung. Sepatutnya tuan bila main nampak awan mendung ni, kita tengok awan tu macam mana. Bahasa kita ni tengok perangai tu, awan ni main awan saja ke, main hujan saja ke, main angin ke apa ke. Nampak? Orang tengok. Ni dah nampak awan, dia pergi kat dia lah. Tu awan lagi hujan lah. Kita rasa macam hujan. Kut-kut tuan-tuan, yang main tu bukan hujan saja, tapi benda yang lain tuan-tuan. Untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu, sehingga kita bersemangat untuk beramal dan bersemangat untuk menjadi. Sebab apa? Kita kena berhati-hati. Kau ada yang main tu berupa azab ke apa ke, dan lagi kita ambil cakna tuan, persiapan kita tuan kembali kepada Allah tuan. Jadi Nabi SAW adalah beliau membaca doa ketika hujan. Bila nak selesai doa, beliau membaca doa Allahumma salli ala tuan, apa jadi tuan? Sunnah Nabi bila main hujan turun. Dah turun betul, memang hujan tu turun lebat sebenarnya. Allahumma shayban nafi'an. Tu doa yang kita boleh baca tuan. Mudah tuan. Allahumma shayban nafi'an. Hujan turun lebat tu, baca doa ni. Hujan rintik-rintik pun baca doa ni. Sebab apa? Kita minta kepada Allah hujan yang mai tu hujan yang nafi'an, yang manfaat. Bukan hujan yang mai tu mudarat. Saat lagi boh satu kangah, boh satu perlih, kita minta jauh. Jadi hujan yang mai ni manfaat. Kalau bendang nak guna air pun cukup sekadar bendang. Kalau pokok tanaman pun takat pokok tuan. Kalau kita nak guna pun sekadar kita ambil manfaat. Tak mau lebih pada tu tuan. Itu kita doa tuan. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan bermanfaat. Itu kita minta doa tuan. Nak kata nak tolak hujan, tak juga tuan. Sebab hujan ni ada orang nak guna, ambil manfaat, ada orang nak guna sebagainya. Jadi semua tu Allah bagi elok dah. Time hujan, orang bendang nak guna. Time tak hujan, orang pokok getah nak menoreh sebagainya. Allah bagi nikmat. Ada time hujan, ada time kering dan sebagainya. Semua tu manfaat dan sebenarnya. Dan bukan hanya doa tersebut, akan tetapi boleh bagi kita sekalian untuk membaca doa apa saja dan bahkan ketika hujan. Jadi tuan, yang kedua pula sunnah Nabi ajak, hujan tadi doa Allahumma shayban nafi'an. Kedua pula kita boleh tambah lagi doa-doa apa pun. Sebab tadi hujan lebat tu tuan-tuan, antara tempat yang Allah mustajab doa, Allah kabul doa. Bahasa pelih kita, masih doa kita ni. Kalau 100 itu chances untuk Allah kabul tu sangat tinggi. Nampak tuan? Jadi ketika hujan lebat tu, perbanyakkan doa tuan sebenarnya. Tapi kita kali pergilah hujan, tarik selimut, pasang. Daripada sejam dua, 5 jam lena. Sebab apa? Seronok kempon dalam selimut. Sebenarnya tuan, boleh nak lena-lena lah. Tu hak tuan-tuan rehat. Tapi kita doa kepada Allah tuan. Panjangkan doa tuan. Sebab apa? Ada dalil tuan-tuan, waktu yang hujan turun itu waktu yang diijabahi, waktu yang mustajab berdoa tuan. Allah kabulkan doa kita. Ada 2 doa yang Allah tak tolak, Allah terima doa ni. Akan dirikan solat. Yang kedua ni ketika hujan turun, iaitu ketika akan dirikan solat, azan iqamah tadi.
Kota mai tadi, maghrib tadi, orang azan, kita bangkit buat 2 rakaat. Habis azan tadi, tuan-tuan boleh angkat tangan berdoa. Ya Allah Tuhanku, minta apa-apa tuan. Ketika azan iqamah. Bila ni? 5 waktu ada 5 kali azan. Azan tu nak pergi ke iqamah qamat tu ada 10 minit, 15 minit tu contohnya. Lepas kita solat tu, kita angkat tangan doa tuan. Sebab time itu doa yang mustajab. Yang kedua, ketika hujan turun, mustajab berdoa tuan. Jadi gunakan peluang-peluang yang ada ni, kita tambah lagi doa, tingkatkan lagi doa tuan. Carilah waktu dijaga kalian ketika berhubungan. Waktu pertama pula yang dari lain ketika perang. Ketika perang tempat mustajab berdoa. Cuma kita ni nak tunggu perang ni, bila nak perang pula? Malaysia lah perang pun dengan apa? Komunis dulu ni. Tak pun dengan mana? Dengan Portugis zaman dulu ni. Kan? Ketika mana? Tu lama dah lah cerita dia. Nak jumpa perang pula tak tahu bila. Tak perlu tunggu nak perang tuan. Yang mana ada Allah ni hujan, itu mustajab. Dan ketika solat akan didirikan, ketika solat nak didirikan, banyakkan doa. Dan ketika turunnya hujan, 3 tempat. Perang sekali, antara azan iqamah tadi nak semayang, dan ketika hujan turun. Doa yang mustajab sahih tuan. Dan sunnah yang betul Nabi SAW adalah apabila kita tersebut diiringi oleh angin yang kencang, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairan. Kalau hujan tu main angin kuat, angin betul angin kencang ke, doa dia lain pula. Jadi Allahumma saiban nafi'an. Kalau angin tu air hujan turun tapi angin sama, ni doa dia pula tuan, lain pula tuan. Ya Allah, aku meminta kebaikan ini dan kebaikan yang dikandung. Kalau tuan tak ingat doa ni bahasa Arab ni panjang, bahasa Melayu pun boleh tuan. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dikandungnya. Dia tak tahu angin iman ni angin lebat apa, angin kuat ke, angin kencang ke angin biasa ke. Jadi kalau benda tu angin elok, kita minta kebaikan dalam angin tu. Ramai kat kita. Dan kebaikan yang dikandung sahaja. Dan aku rindu dalam Allah, dia berubah ini. Dia berubah ini, dia berubah ini. Kalau angin tu main kencang, main ribut ke apa ke, kita minta jauh pada kita. Angin tu main tuan. Dia pergi kono kiri, pergi kanan ke, dia pergi tempat lain ke sebagainya. Contoh macam itulah. Itu doa tuan. Yang main tu elok, minta kita pun dapat elok. Apa? Kalau tu apa tempiah elok yang dia buat main. Kalau angin tu main membawa kemudaratan, kita minta jauh. Yang mana bersama dengan angin tu kemudaratan, kita minta jauh pada kita tuan. Ini hadis Muslim sahih. Okey, dan ada lagi sunnah tuan Nabi ajak kita, ni yang ketiga tuan. Cerita ada yang kedua ni, kalau hujan lebat tuan, hujan turun ni, kita boleh buka pakaian kita. Buka macam mana tuan? Ni dalil dia. Agar tubuhnya masih tidak lurus. Kemudian merasakan berat, bahaya Rasulullah melakukan hal ini. Maka beliau menjawab, sesungguhnya yang menjadi tujuan sebetulnya jalannya. Ya tuan, di Mekah tuan, di Madinah ni daripada negara Arab, jangan hujan. Bila hujan turun tuan, apa Nabi buat? Nabi ambil manfaat, Nabi beri kena pada hujan. Pasal kita lah ni macam main hujan lah. Hai Pak Mat, awak apa maju ni main hujan? Sunnah Nabi ni naik motor tak pakai baju tuan, hujan contohnya. Boleh buat tuan, tak ada masalah. Tapi pada patutlah tengoklah, kita ni hujan hari-hari, tiap minggu hujan kadang-kadang tu kan. Dua benda ni ke hujan turun, boleh main hujan ke main hujan, baik kena hujan kat badan kita ni. Cuma tengok tu tuan, kita ni hujan, tengok juga kalau lama tak hujan, tiba-tiba hujan. Hujan yang pertama turun tu dia asid, dia main asak-asak apa semua ni kan ke atas awan tu, lama tak hujan. Hujan pertama tu kalau kita main hujan boleh demam tuan.
Macam dia biar lama sikit, dah mai tengah-tengah baru kita kena hujan. Macam itulah cerita dia pada betul. Cuma cerita dia zaman Nabi tuan dulu, kalau hujan saja Nabi akan keluar, dia bagi basah badan dia tuan. Sebab apa? Hujan itu baru saja turun daripada Tuhan. Nampak tuan, ambil keberkatan, ambil manfaat. Jadi kita lah ni kalau kita nak buat lagu tu pun boleh, tak masalah. Kau tengoklah pada patutlah dengan keadaan semasa tuan. Jadi ikut Pak Loh ni main hujan pula, 2 kali Jumaat ketahuan lah. Dia kata orang tua dia pula tuan. Tuan cerita dia boleh kan, nak ambil manfaat ni hujan tuan. Contoh sebab apa? Hujan itu turun daripada Tuhan tuan, ambil manfaat. Hadis Muslim tuan. Okey, itu tajuk tambahan. Kita pergi tuan tajuk minggu lepas, ulang kaji sikit berkaitan dengan haramnya harta zakat atas Rasulullah SAW dan ahli bait. Keluarga Nabi tuan-tuan, dia tak terima zakat, dia tak terima sedekah. Apa dalilnya tuan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, saat aku pulang ke rumah, aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Nabi balik rumah, Nabi tengok ada buah kurma di atas katil dia. Kemudian apa dibuat? Kemudian kurma itu ku ambil untuk ku makan. Nabi ambil, Nabi nak makan. Namun lepas tu Nabi pick up balik. Aku khawatir kurma itu adalah kurma sedekah ataupun kurma zakat, maka aku pun membuangnya. Nabi buang. Nabi takut nanti kurma yang dia makan tu kurma sedekah, kurma yang makan tu kurma zakat. Nabi tak terima sedekah, Nabi tak terima zakat, Nabi tak makan kan. Harta zakat, harta sedekah. Hadis Bukhari dan Muslim. Tu cerita dia. Jadi Nabi ni special. Dia tak ambil harta zakat dan harta sedekah ni tuan. Ni dari yang pertama. Kita pergi lagi tuan-tuan. Masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ni cucu Nabi. Ali kahwin dengan isteri anak Nabi. Kemudian Hasan ni cucu dia. Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari harta zakat. Kemudian memasukkan ke dalam mulut dia. Dia budak-budak lagi tuan-tuan time tu. Kemudian dia ambil kurma, dia makan. Biasalah budak-budak, nampak makanan, ambil buah mulut. Rasulullah SAW pun bersabda, Nabi berkata, cih. Dia suruh buang. Kalau kita ni kek ludah balik, buang balik apa yang dia makan tu, iaitu mengeluarkan dan membuangnya. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau tahu bahawa kita tidak boleh memakan harta zakat? Tahu tak kita ni, aku Nabi, engkau tu keluarga Nabi, cucu Nabi, kan, tak makan harta zakat, tak makan harta sedekah. Itu dia kata, keluarga Nabi tak makan harta zakat dan sedekah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dua tuan. Jadi Nabi sendiri, kedua ni cucu Nabi pun Nabi tak bagi makan harta zakat sedekah. Itu cerita dia. Okey, kita pergi sikit tuan. Ulang kaji sikit tentang keutamaan solat 5 waktu. Kita main solat berjemaah ni, bagus. Cuma kita nak tengok balik apakah benda-benda yang Nabi pesan ketika keutamaan solat 5 waktu ni tuan-tuan. Keutamaan solat 5 waktu. Solat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dari dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan solat 5 waktu. Pertama, solat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Okey, pertama sekali semayang kita duk buat lah ni, yang kita duk peda, duk jaga betul-betul ni. Benda semayang ni nombor 2 terbaik selepas mengucap. Islam kita ni pertama sekali kena mengucap 2 kalimat syahadah. Tak mengucap, tak kiralah ambil tahu mana ke, bagus ke, tak perlu Islam kita. Mesti Islam dulu. Buktinya apa? Mengucap la ilaha illallah kan. Kemudian yang kedua tu apa dia? Haji ke, umrah ke, sedekah ke, apa ke? Doa lagi. Dia mesti semayang dulu. Kita Islam ni nak kata Islam macam mana? Mesti mengucap, mesti semayang. Kalau kita ni setengah ni, bagus ustaz, dia derma masjid kita ni 100,000. Dia bagi lembu 10 ekor buat korban. Bagus sedekah. Tiba-tiba mayang tak? Tak mayang ustaz dia ni. Kacau. Kalau buat lagu tu, apa yang mutus suami orang kaya agama lain lebih hebat lagi. Bagi berjuta-juta kan. Kalau nak kata baik kan, dia pun baik lagi sebenarnya. Tapi tak, dia mesti semayang tu. Itu beza kita dengan orang kafir. Semayang kan. Kalau tak semayang, sama kita dengan orang kafir kan. Mesti kita kena semayang dulu. Pertama mengucap, kedua kena semayang. Boleh pergi yang lain kan. Telah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Benda apa paling afdal? Nabi jawab, solat pada waktunya.
Kalau maghrib tadi 7:06, 7:08 masuk waktu semayang lepas tu kan. Azan-azan saja kita ambil uduk pergi semayang. Itu tepat dia. Ni dak semayang kau apa? 8 suku, 8:10. Tuan, tengok drama lah ni. Ada drama kan lah ni. Sampai ke 10, ke 8, 7:55, ke 8 tu masuk berita. Time itulah baru nak kalau tengok apa, pergi mandi, nak semayang. Nampak hujung-hujung dah. Semayang juga tapi hujung waktu. Tak betul tuan. Semayang mesti awal waktu, tepat pada waktu dia. Solat pada waktu dia. Azan saja kita ambil wuduk sebagainya, kita semayang tuan. Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada waktu. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Pertama kena semayang tuan. Kedua, kita berbakti pada mak ayah kita. Ada orang tua kita lah ni, jaga mereka, ziarah mereka, ambil cakna sebagainya. Ketiga, baru jihad fisabilillah. Itu dia punya ranking dia. Semayang dulu pada waktu dia. Berbakti pada orang tua, baru kita berjihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Yang kedua, solat 5 waktu mencuci dosa. Solat 5 waktu kita semayang ni, apa dia? Cuci dosa kita. Buang dosa kita. Kan? Jadi apa buktinya? Ni dalil dia. Dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang dari anak kalian, lalu dia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Orang tanya, Nabi tanya, kalau rumah kita ni depan rumah buka pintu ada sungai. Sungai ni apa jadi? Kita pergi mandi. Sehari berapa kali? 5 kali mandi. Tuan-tuan mandi berapa kali? Subuh sekali, Zuhur sekali, Maghrib sekali, 3 kali. Tu yang rajin mandi lah. Yang kurang rajin sikit, pergi kerja pagi sekali, time Maghrib sekali. Tu pun wangi dah. Ni bayangkan, sehari mandi berapa kali? 5 kali terjun sungai. Bersih tak? Nabi tanya. Sahabat kata apa tuan? Kotorannya walau sedikit, pada saat kamu jawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Kalau sungai depan rumah kita tu kita mandi 5 kali sehari, wangi tak? Bersih tak? Kotak hilang tak? Kotak hilang lah surah. Sama juga semayang. Subuh tadi, Zuhur tadi, kan, asar tadi, Maghrib tak sah. Insya pula lagi 5 waktu. Hilang dosa, hilang. Allah buang dosa kita. Dengan apa? Dengan semayang. Tu sehari 5 waktu. Esok lagi. Bayangkan, banyak dosa yang Allah buang pada kita. Jadi semayang ni penghapus dosa. Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita tak buat dosa besar tuan, solat tadi subuh dengan Zuhur biasa, asar pergi Maghrib, nanti ke solat tu Allah buang dosa kita. Jumaat minggu depan Allah buang dosa kita. Raya tahun lepas, Ramadan hari tu ni, Ramadan tahun depan Allah buang dosa kita. Tapi syarat kita tak buat dosa besar. Jadi kita elokkan daripada dosa besar. Dosa-dosa kecil, ringan apa semua ni Allah buang dengan solat kita. Itu dalil sahih, hadis Muslim. Jauhi dosa-dosa besar. Keempat, solat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Cerita tadi dah nak main-main Maghrib tuan, kelam dah. Kalau ikut ni, torchlight pun tak ada ni, balik lagi dengan Isyak lagi. Nak balik lorong belakang ni, bukit ke mana ke, lampu pun tak ada sebagainya, naik gerek pula, kelam tuan. Tapi main-main juga. Apa jadi? Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, main subuh tadi, kelam tuan, bahwasanya kelak ia akan mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Dekat dunia kelam tak nampak tuan, tapi akhirat nanti Allah bagi cahaya kepada kita pada kiamat. Itulah pertolongan Allah yang paling besar yang kita nak tuan. Jadi bersabar tuan. Kita main malam solat, main awal subuh kelam lagi ni. Tapi tuan,
kita ambil tuan, rupanya Allah akan bagi ganjaran kita pada hari kiamat nanti. Jadi kita ulun untuk solat berjemaah di masjid tuan. Sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Yang satu, Allah angkat darjat, Allah buang dosa. Darjat ni Allah tinggikan martabat kita dalam syurga itu, darjat tuan. Hapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang tadi, hendaklah engkau berbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Kita semayang tadi, subuh, zuhur, ba'diyah, qabliyah, sekali sujud tuan-tuan, Allah angkat darjat kita. Dan qabliyah, ba'diyah kita buat tuan-tuan. Tuan-tuan, solat sunat ni bantu balik tampung solat wajib. Kut wajib tadi semayang, tangat mana-mana, pusing sini, balik semayang. Kan? Allahu Akbar. Yang ni hari Ahad. Kenuri kawan ajak ni, kawan pejabat, lupa pi. Oh ni jiran ajak ni, jiran lama ni. Mesej lupa dah. Tangat macam-macam tuan. Jadi semayang tadi pahala macam mana? Tak sempurna yang betul. Tapi ba'diyah kita tu tampung balik. Sebab Allah kata apa nanti akhirat, kalau pahala wajib dia tak ada, kurang, ya wahai malaikat, carilah pahala sunat mana yang boleh tampung dia, bawa dia ke syurga tuan. Sampai tahu tu sekali tuan. Sebab tu tuan, kita perlukan solat sunat kita ni, ibadah sunat kita ni. Apa saja sunat kita perbanyakkan. Sebab nak bantu balik yang wajib yang kita betul kurang, yang mana kita terlepas pandang dan sebagainya. Karena sebab mudah masuk syurga dan dekat dengan Rasulullah. Ini penting. Sebab mudah masuk syurga satu, kedua dekat dengan Nabi. Apa dia tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda bin Ka'ab. Sahabat Nabi ni, Nabi bangkit malam, dia nak buat tahajud. Apa dia? Sahabat ni bawa ayat ke Nabi. Dan kemudian Nabi tanyalah pada sahabat ni, nak apa ni? Mintalah hajat. Jadi Nabi nak perkenankan doa tu. Apa yang nak minta? Nabi tanya lelaki ni. Lantas beliau bersabda bin Ka'ab, aku berkata, aku minta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Nampak? Bijak tak sahabat ni tuan? Dia kan minta syurga ke Nabi. Dia minta apa? Wahai Rasulullah, aku minta dekat akhirat nanti, aku dekat dengan kau dalam syurga. Jadi cerita dia, bila dekat dalam syurga dengan Nabi, syurga pun masuk, duduk tepi Nabi tuan. Nampak tuan? Nampak tu dalam ibadah pun tuan, mereka ni bijak tuan. Minta betul tuan, walaupun doa tu simple tapi maknanya besar. Jadi automatik masuk syurga pertama, kedua duduk dekat dengan Nabi. Dia minta yang tu. Nabi tanya apa pula? Ada lagi doa lain yang kau minta? Itu saja Rasulullah, dia minta yang tu saja. Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau berbanyak sujud. Jadi macam mana? Kalau kau nak duduk tepi aku kat syurga nanti, kau kena usaha sama. Bukan doa aku saja. Kau tu buat apa? Kena banyak semayang, perbanyakkan sujud. Sama lah kita pun. Jadi kita nak bagi duduk dalam dekat dengan Nabi macam mana? Kita kena banyak semayang, banyak sujud. 5 waktu dia buat dah wajib tu. Tambah tahajud lagi, tambah qabliyah, tambah ba'diyah, tambah duha, tambah witir, tambah sebagainya. Sebab apa? Benda kita solat itu membantu kita balik akhirat tuan. Jadi gunalah peluang yang ada ni. Hadis Muslim sahih. Tolonglah aku dengan engkau berbanyak sujud. Yang dimaksud dengan berbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dijaga sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Lepas tu tuan, kita pergi semayang masjid, kita ambil wuduk di rumah siap-siap. Sebab apa? Lagi jauh kita main masjid, lagi banyak kita langkah, Allah angkat darjat kita. Allah buang dosa kita, Allah beri pahala. Dan naik kereta lagu kereta, naik motor lagu motor, berjalan kaki lagu berjalan kaki. Mailah ke mana pun, jadi main masjid. Semua tu Allah akan bagi pahala bagi kita. Jadi tuan, satu langkah dia angkat darjat. Satu langkah Allah buang pahala apa? Buang dosa. Satu langkah Allah beri pahala. 3 benda tuan. Derajat dan menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda di artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu yang berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan. Apa? Barang siapa yang bersuci. Ini maksudnya ambil wudu. Kalau tuan main masjid, baru ambil wudu kat bilik ayak tu. Bilik ayak tu main masjid kita, mungkin 50 langkah main tani.
Dekat tu dah dapat pun. Satu langkah angkat darjat, satu langkah buang dosa, satu langkah beri pahala. Dia kata tuan ambil wuduk jauh tuan. Duduk mana ni? Oh, kampung Syekh Ahmad mana belakang tu. Mana ni? Duduk dekat Kolah Padang Kota tu. Udah lagi jauh tuan Ahmad, lagi banyak pahala Allah bagi. Lagi banyak apa tu? Darjat diangkat, lagi banyak dosa Allah buang tuan sebenarnya. Tapi syarat kena ambil wuduk di rumah. Itu cerita dia tuan. Sebab ada sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, aku nak pindah mai dekat dengan masjid engkau ni. Depan masjid ni ada tanah kosong. Aku nak buat rumah di sini. Rumah aku jauh ya Rasulullah." Apa Nabi kata? Kalau kita ni baguslah rumah dia jauh, dia nak pindah kat masjid, dekat sikit. Tak, engkau tetapkan rumah kau di sana. Sebab apa? Lagi jauh kau datang, lagi banyak pahala diberi, lagi banyak dosa diampun, lagi banyak darjat diangkat. Orang tuan. Jadi cerita dia, rumah jauh mana pun tak ada masalah. Mau tak mau main masjid tuan. Bahkan itu lebih advantage ataupun peluang untuk kita lagi sebenarnya kalau kita tahu. Salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan bahkan kaki yang lain membuktikan derajat. Kedelapan dijanjikan sebagai tamu di surga. Yang ke-8 ni Allah bagi kita tetamu syurga tuan. Apa dalil dia? Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika dia pergi di pagi atau sore. Allah bagi kat kita tempat rehat di syurga tuan. Jadi pagi kita pergi, petang kita pergi masjid, malam sebenarnya, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di syurga ketika ia pergi dan pagi dan petang ataupun di malam hari tuan. Hadis Bukhari. Ini tempat kita tetamu ni. Kalau rumah tetamu ni, tempat tu hebat. Kalau kita Malaysia ni, ada aircon, ada sofa, ada tempat rehat. Macam-macam lah. Kelas. Tu baru nikmat dunia tuan. Akhirat tuan, rumah tamu ni, tempat tamu ni, tempat yang paling hebat tuan. Dia nak ada tuan. Ketika dia pergi di pagi atau sore hari. 9. Menghapuskan dosa antara solat yang satu dan solat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudhunya atas yang mengerjakan solat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara solat tersebut dan solat berikutnya. Solat itu ke solat berikutnya. Kalau zuhur lah ni, pergi ke asar pula. Kalau maghrib tadi ni, maghrib pergi ke isya pula. Di sepanjang waktu ke waktu tu Allah buang dosa kita. 10. Menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri solat wajib lalu yang memperbagus wudhu dan mengerjakan solatnya dengan khusyuk, juga yang memperbagus wudhunya, melainkan itu sebagai menghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Jadi jangan kita buat dosa besar tuan. Itu cerita dia. Kalau terbuat dosa besar, kita kena taubat nasuhah. Taubat betul-betul kepada Allah. Jangan kita ulang dah benda tu tuan-tuan. Itu jadi tu kita nak tengok balik. Okey, kita pergi tajuk kita hari ni tuan-tuan. Larangan mengeluarkan yang buruk-buruk dalam sedekah. Apa dalil, apa cerita tentang kita jangan keluar benda yang buruk-buruk dalam sedekah ni. Yang pertama tuan. Hadis Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khalaf berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdul Hamid bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Saleh bin Abu Arib dari Kasih bin Murrah Al-Hadrami dari Auf bin Malik As-Sajai. Ia berkata Rasulullah SAW keluar menuju ke masjid sementara di tangannya terdapat sebuah tongkat. Jadi satu hari ni Nabi keluar pergi ke masjid. Yang tadi ni nama-nama orang yang bawa hadis tadi. Kemudian Nabi pergi ke masjid bawa tongkat. Lalu seorang laki-laki menggantungkan tandan yang masih terdapat kurmanya. Zaman Nabi dulu ni dia ada banyak tiang tuan. Waktu tu pergi Mekah, pergi Madinah, dia ada tiang-tiang masjid Nabi tu banyak tiang. Kita lah tepi-tepi tu ada tiang-tiang tu, pakai motor tu sebagainya kan. Budaya mereka depa akan buat sedekah. Gantung kurma-kurma tandan ni, siapa lagi balik mayang boleh ambil makan. Dan kita lah zaman dulu ni kan, kat tiang-tiang tu buah pisang, buah apa ke, rambutan ke apa ke. Sekali lepas mayang makanlah, pakai makan sedekah. Itu budaya sedekah tu dah ada masyarakat orang Madinah tu sendiri. Beliau menggoyangkan. Nabi ambil tongkat tadi, dia goyang tandan-tandan tadi yang mana masih ada kurma tadi. Kemudian beliau menggoyangkan tandan itu lalu bersabda, sekiranya pemilik sedekah ini bersedekah dengan yang lebih baik, sungguh pemilik sedekah ini pada hari kiamat akan makan kurma yang telah rosak. Cerita dia Nabi tengok
dalam banyak-banyak tandan tu ada orang sedekah buah kurma tak elok. Macam kita lah, buat ada kebun, buah elok-elok kita pergi jual. Buah ni ranum ni lembek ni, baik aku bagi kat masjid sedekah, boleh kat pahala. Macam tu lah, lebih kurang. Dan kita pun gantung itu kan. Kita tengok nak makan tak tergamuk ni, tengok apa tu lonyai lah ni, nampak kita pun nak makan tapi sedekah. Bagus ni awal tu nak sedekah. Sama juga Nabi kata apa, sekiranya pemilik sedekah ini bersedekah dengan yang lebih baik dah, sungguh pemilik sedekah ini pada hari kiamat akan makan kurma yang buruk. Dia bagi kurma tak elok lah ni, akhirat nanti dia makan balik kurma yang tak elok tu balik. Tu cerita dia. Nak bagi benda yang elok. Itu yang dalil cerita ni. Hadis Ibnu Majah tu yang pertama. Dalil kedua sama juga daripada yang lain. Hadis Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al-Khattan berkata telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad Al-Anqazi berkata telah menceritakan kepada kami Asbad bin Nash dari As-Suddi dari Adi bin Thabit dari Abarra bin Azib tentang firman Allah SWT. Allah berfirman, iaitu dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Allah bagi kat muka bumi kita ni, tanam buah rayyan, tanam buah harum manis, tanam buah pelam, tanam buah apa tu pisang, bagi elok-elok dapat hasil. Dan bila dah dapat hasil tu, jangan sedekah pula benda yang buruk-buruk. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Allah bagi elok kita dah, buah rayyan elok, buah harum manis elok, buah pisang elok. Tiba-tiba kita ambil hasil daripada Allah bagi itu pula, yang lekeh-lekeh pula nanti bagi ke orang pula. Bukan lagu tu cerita dah. Allah bagi kita elok, kita bagi ke orang pun kena elok. Kemudian kita lagi sini apa tu, dia berkata ayat ini turun kepada sahabat Ansar. Ansar ni Ansar Muhajirin Mekah. Madinah ni orang Mekah pindah pergi Madinah. Mekah ni orang Muhajirin, dia pergi ke hijrah ke Madinah. Yang sambut Nabi di Madinah ni bagi orang Ansar. Dan ayat ni ditegur dan tentang orang Ansar ni dia kata apa? Iaitu ayat ini turun kepada sahabat Ansar. Orang-orang Ansar biasa memberikan jika tandan kurma dari kebunnya masih berupa kurma muda. Mereka menggantungkan pada sebuah tali antara dua tiang di masjid Nabi SAW. Itu kan, masjid Nabi, mereka ni banyak ladang sebenarnya, dia akan menggantung. Orang yang muhajirin tadi, yang meh-meh tadi, dia boleh ambil makan. Itu. Kemudian kita lagi sini, sehingga orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dapat makannya. Salah seorang daripada mereka sengaja, dalam banyak-banyak orang Ansar tu, bukan semua tu tak elok, ada yang okey, tapi ada segelintir tu apa dia gantung kurma yang buruk. Kalau 10 orang gantung kurma, main seorang ni buah kurma yang buruk-buruk kan. Dia mengirakan hal tersebut diperbolehkan kerana banyaknya kurma yang diletak. Dia kata boleh kot, ada 10 tandan, satu je tak elok. Dia kata lagu tu kan. Jadi dia selit tentang kurma yang tak elok tadi. Dia mengira hal itu diperbolehkan. Sebab apa? Banyak kurma yang elok, kurma yang tak elok sikit sangat saja. Maka turunlah ayat tadi ni, yang mana dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri pun tak mau ambil. Kita lah, aku nak makan pun tak tergamuk, tak lalu. Yang tak lalu tu kita bagi kat orang kan. Sama lah, dia pun tak gamuk nak makan, tak gamuk nak ambil kan. Kalau dia sedekah kat orang tuan kan, apa dia kata di sini, Al-Bara berkata, janganlah kalian sengaja menginfakkan kurma yang paling buruk sementara kamu sendiri pun tak mau mengambilnya, melainkan dengan memejam mata kamu sendiri untuk mengambilnya. Kita pun kalau orang bagi kita buah rayyan, ambil dah. Tengok berlubang banyak ni, tapi dah jiran bagi, ambil dah. Tapi kita aku tahu dah sekali lagi buka-buka ni tak elok lah semua jerung ni. Buka-buka memang tak elok sungguh. Tapi dah orang bagi, jaga hubungan tu. Sebab apa? Jiran sebelah bagi. Sebab apa? Kita meraihkan, tapi kita sendiri pun tak tergemuk nak makan. Sama lah kita pun tengok berlubang ni, kita pun tak mau makan, jangan bagi ke orang. Kita bagi orang yang kita nak yang sedap, itulah kita bagi ke orang. Itu cerita dia. Al-Bara berkata, sekiranya itu dikirimkan kepada kalian, maka kalian tidak ingin menerimanya kecuali kerana malu dengan pemiliknya. Kita pun malu Allah, kawan bagi ambil bilah, tapi tahu dah buah ni tak elok kan, lunyai dah kan sebagainya.
Dan kalian kecewa kerana ia mengirimkan sesuatu yang kalian tak perlukan. Ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya, tak ada apa yang disedekahkan. Itu dalil tadi Nabi kata, kalau betul kita bagi lagu tu tak elok, akhirat nanti kita makan benda yang kita bagi tak elok tu. Kalau rayaan tak elok, makanlah rayaan tak elok nanti. Kalau buah apa tak elok, waktulah kita makan akhirat nanti. Bayangkan tadi, benda ni nak bagi kat orang, bagi yang elok yang kita nak, yang benda elok yang kita ada. Itu cerita dia. Allah SWT berfirman, hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Allah bagi kat kita tanah bendang elok, padi satu relung dua tan. Tu dia, cantiklah tanah dia, satu relung 2 tan. Bukan senang kita ni belah-belah darat nak boleh ni. Belah-belah simpang 4 tak apalah, depa ayak elok, tepi sebagainya. Jadi boleh dapat banyak tan. Jadi Allah bagi kita elok, kita bagi pun rezeki elok. Harum manis elok, buah rayyan elok sebagainya, keluarkan pada orang pun nanti bagi elok. Dari sini, hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan. Apa Allah bagi, kami bagi kamu rezeki elok, bagi ke orang pun elok juga dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Yang buruk-buruk jangan bagi ke orang. Yang buruk-buruk simpan, letak tepi. Itu sebab kita pun tak mau, jangan bagi ke orang. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kita pun tak mau. Macam baju lah, sedekah ke orang, tu dia baju pencari ketiak, kita pun tak mau pakai, bagi ke orang. Jadi cerita dia, nak bagi ke orang ni baju elok cantik sebenarnya, kita tak pakai pun kita bagi sebab apa? Kita tak padan, tu saja. Kalau padan, aku pun pakai baju ni, lagu tu tak apalah. Ni baju berlusuh, berlubang, cari sana, apa tu sebagainya, kita tengok pun tak orang pakai, nak bagi ke orang. Sama lah juga, baju ke, makanan ke, benda apa pun kena tengok, timbang taruh balik. Kalau bagi ke orang tu, kita pun mau lagi, tapi dah kita sayang, bagi ke orang. Itu ya. Ni kita pun tak mau, tak teringin, nak bagi ke orang. Sama juga jangan bagi ke orang, sebab kita sendiri pun tak mau. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejam mata. Pejam mata lah, kawan bagi, ambil bilah, tapi tahu dah tak elok buah ni. Orang bagi baju, bagi ambil bilah, tahu dah baju ni berlubang, macam-macam sebagainya ni. Mana buat tuan? Kita tengok balik. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah 267. Itu cerita dia, kena berhati-hati tuan. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Sahal bin Hanif berkaitan dengan firman Allah, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Ia berkata, iaitu al-ju'rur dan launul khubai. Rasulullah SAW melarang menerima sedekah dari harta yang buruk-buruk. Itu cerita dia, tak boleh kita bagi sedekah harta buruk-buruk. Harta yang elok baru kita bagi. Sebab apa? Kita sendiri pun tak mau ambil dia. Dari Auf bin Malik pula kata, Rasulullah SAW keluar dengan membawa tongkat. Tiba-tiba seorang gantung kurma yang telah rosak dekat banyak-banyak tadi ni, tandan tadi ada yang tak elok. Beliau menusuk tandan kurma itu sambil berkata, sekiranya pemberi sedekah ini mau, tentu ia boleh mensedekahkan kurma yang lebih baik daripada ini. Sesungguhnya pemberi sedekah ini akan memakan kurma yang buruk, rosak pada hari kiamat nanti. Hasan. Hadis Nasai dan Ibn Majah. Cerita dia, bagilah elok. Tuan-tuan nak kenduri sekali lagi ke apa ke, buah rayyan ke, buah rambutan ke, buah harum manis ke apa, bagi elok. Bukan ada ranum mana ni, yang mana lembek-lembek ni, baru nak bagi ke orang. Jangan. Bagi yang elok kita ada. Yang AA tu yang kita bagi, bukan yang hujung-hujung. Tu cerita dia. Kita ni terbalik. Bagi ni nak jual ni yang elok, yang nak bagi ni yang hujung-hujung lah. Kan? Cerita dia, bagi yang elok kan. Kalau sekadar boleh makan, okey lah ni dok. Ni nak makan pun masak kan, sebagainya, kita tak betul kan. Al-Bara' bin Azib kata lagi, berkenaan dengan firman Allah, dan janganlah dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Itu cerita dia. Jadi tuan, nak bagi ke orang ni, bagi benda yang elok kita mau, elok yang kita ada, elok yang kita ada tu miliki, kita bagi ke orang. Sebab apa? Kita pun sayang lagi benda tu. Yang lagi sayang tu lah yang lebih baik lagi bagi ke orang tuan. Sikit tuan, nak habis masa dah ni, saya sentuh sikit tuan. Contoh tuan, ni membaca Al-Quran. Allah ni pagi-pagi kita baca Quran sebagainya. Boleh tak boleh tuan kita baca Quran dengan handset kita ni tuan? Boleh tak baca Quran tuan? Apa cerita dia tuan?
Apa beza tuan? Pahala baca Quran kita ni, kitab Quran tu yang betul tu dengan dalam handset. Mana lebih besar pahala dia tuan? Yang jelas Nabi hanya mengatakan Bila tanya balik, memang tak jumpa lah dalil. Nabi kata baca Quran dengan baca Quran tempat lain yang lain ni, pahala baca Quran yang betul tu lebih afdal. Tak jumpa. Sebab apa? Dalil dia kata apa? Nabi abad ni dalil dia. yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya ditulis 10 kali lipat. Yang Nabi abad, siapa baca Quran satu huruf, alif lam mim 3 huruf. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim 3 kebaikan 30 pahala kita dapat. Itu tuan-tuan. Rasulullah tidak menyebutkan apakah bacanya di mushaf atau hafalan. Nak baca mushaf ke, nak hafal ke apa ke, janji baca dapat pahala tadi. Itu sahih. Itu saja, pokoknya membaca Al-Quran. Tidak apa-apa kita membaca Al-Quran yang beraplikasi. Justru ini adalah salah satu kemudahan yang bisa masyarakat. Jadi boleh tak baca Quran kita ni dalam handset? Boleh. Sebab apa? Kita lah mudah. Pergi tak mana pun mesti bawa handset. Tu yang ada tuan. Kan? Baik duit dengan handset lagi. Sebab apa? Handset tu semua ada tuan. Tak ada duit pun kita boleh transfer duit pakai handset tu. Jadi handset tu dia ada pelbagai guna dah lah ni tuan. Sehingga kita bisa membawa Al-Quran ke mana saja kita pergi. Makanya justru dengan adanya aplikasi Al-Quran tidak ada alasan lagi orang untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi lah ni tak ada asas. Duduk dalam kereta pun main ni boleh buka handset, dah download tu boleh baca tuan. Atas bas ke, atas kapal terbang ke, atas kereta api ke, boleh baca tuan lah ni. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hidup kita tidak lepas dari HP. Jadi kita lebih merasa kehilangan HP daripada kehilangan mushaf. Mungkin untuk membawa mushaf kita selalu lupa, tapi untuk membawa HP tidak pernah kita. Dengan adanya aplikasi Al-Quran pun selalu bisa kita bawa dan bisa kita baca di mana saja. Jadi cerita seluruh kemudahan tersebut. Jadi cerita dia boleh tak baca Quran pakai handset ni? Boleh, tak ada masalah. Bukan kemudahan. Cuma bila orang tanya balik, kalau Al-Quran ni ada dengan baca handset Al-Quran ni, mana lebih utama? Bila kita tengok balik tuan-tuan, mestilah Al-Quran tu sendiri. Sebab Al-Quran tu kita boleh pegang, boleh sentuh. Macam tuan-tuan lah, baca berita ni, betul surat khabar di kita ni, handset. Kalau ada surat khabar tuan-tuan, baca. Dengan ambil surat khabar harga RM2 tu, buka selai buka patah balik, tak puas hati ulang balik, tengok contoh, pegang balik. Mana yang puas tuan? Mesti baca Quran, mesti baca surat khabar yang betul tu. Sama juga Al-Quran tuan, Al-Quran lain, dia mukjizat. Bila kita nak pegang Al-Quran pula, kita kena bersuci. Mak tuan, dia beza lagi tuan. Kalau sekadar nak pahala baca, nak pakai handset ke, nak baca Quran betul ke, boleh belakang. Cuma kalau tanya balik mana lebih utama, lebih afdal, kalau diberi peluang, kita ambil Al-Quran. Kalau tepi kita dengan handset, ambil Al-Quran lah. Ambil, boleh baca, boleh tengok, selok balik keberkatan tu. Mujizat tuan. Itu cerita dia. Kau lepas ni, jangan marah pula. Hang ni tak sunnah ni baca handset pakai Al-Quran. Tak, pun boleh. Kita nak baca Quran betul pun iya. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Dia duduk gaduh aja. Jadi, boleh belakang tuan. Cuma nak lebih mudah, lepas ni kalau ada tepi kita ada Quran, ambil Quran boleh baca, boleh tengok dan boleh selok, boleh ni. Itu lebih utama lagi. Cuma kalau kita tanya balik, mana lebih apa? Nak segi pahala, dua-dua boleh dapat pahala yang sama. Allah lah, itu cerita dia. Jadi dalam bab ni, dua-dua boleh. Cuma kalau tanya balik kita, kalau ada Quran di sebelah dengan handset ni, kita ambil lah Quran tu. Nanti balik rumah dalam kereta ke, kat pejabat ke apa, tak bawa Quran, kita baca balik kan, pendengar balik pakai handset kita, tak ada masalah. Dua-dua tu boleh kita masuk, boleh kita ambil, boleh kita baca tuan. Allah alam. Kalau kita tanya tuan, tajuk kita hari ni berkaitan dengan tadi ni zakat sedekah tadi, tak boleh kita keluar benda buruk. Tu cerita dia. Dan minggu depan kita akan tengok tuan satu tajuk last tuan berkaitan dengan ni tuan. Last sekali. Iaitu larangan meminta-minta dan haram bagi yang berkecukupan. Kita bagi orang yang duk minta ni tak boleh minta. Kedua pula kita bagi orang yang dah ada kecukupan, dia dah kaya, dia dah ada ni, dibagi pula ke atas ke dia. Haram hukumnya kita bagi orang yang bercukupan ni, yang berada ni. Dan haram pula kita sebagai kita duk minta-minta pula. Dua-dua benda tu berbeza, tapi apa jalan penyelesaian dia? Kalau tak ada sangat, macam mana nak minta? Kan? Jadi apa dalil dan hujah dia tuan? Wallahu alam. Dia tanya apa untuk tajuk ini? Ilah noh. Ada noh. Masih pun dekat noh insya-Allah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.